Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi kejahatan dosa kamu tu dengan benda soleh, benda baik, benda hasanah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi wakila. Wassalatu wassalam ala asyrafil mursalin sayyidina habibina syafi'ina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtanihi farduduhu ilayya 'inda hajati ilayhi. Amma ba'du. Nawaitu at-ta'alluma wat-ta'lim wat-tadhakkura wat-tadhkir wan-naf'a wal-intifa'a wal-ifadata wal-istifadata wal-hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wad-du'a ila al-huda wad-dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi subhanahu wa ta'ala wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi. Amin. InsyaAllah pada pagi ini kita beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah thumma alhamdulillah, pada pagi ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih lagi memberi peluang dan juga ruang kepada kita. Alhamdulillah, kesihatan juga Allah Ta'ala bagi kepada kita untuk sama-sama kita mencari rezeki, sama-sama kita mencari redha Allah, sama-sama kita mencari pahala. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala redha kepada kita dunia akhirat insyaAllah. Tuan-tuan semua, pada pagi ini kita akan sambung surah At-Taghabun, surah yang ke-64 ayat yang ke-9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. Allah SWT berfirman, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Ingatlah pada hari yang pada waktu itu Allah Subhanahu wa ta'ala kumpulkan kamu pada hari perhimpunan untuk dihisab. Allah Ta'ala kumpulkan kamu liyaumil jam', pada hari yang mana perhimpunan itu Allah Ta'ala tujuannya kumpulkan manusia, antaranya adalah untuk hisab. Dzalika yaumut taghabun, dan itulah hari yang dinampakkan kerugian. Pada hari tersebut bagi mereka yang rugi nampaklah rugi, bagi mereka yang beruntung nampaklah beruntungnya pada hari tersebut.
Bila ni? Iaitu yaumul qiyamah, pada hari kiamat, akhirat esok. Dia panggil yaumul qiyamah. InsyaAllah kita akan lihat bagaimana yang dimaksudkan dzalika yaumut taghabun. Apa yang dimaksudkan sampai Allah Ta'ala sebut dzalika yaumut taghabun, pada hari itu menampakkan hari yang sangat-sangat rugi. Bagaimana? InsyaAllah kita lihat sekejap lagi berdasarkan kepada hadis insyaAllah. وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ. Dan barang siapa yang beriman dengan Allah, yu'min billah, siapa yang beriman dengan Allah. Beriman saja cukup ke tidak? Tak cukup. Siapa yang beriman dengan Allah SWT, dia beriman saja tak cukup. Wa ya'mal salihah, mesti buat amal soleh, dan dia melakukan amal soleh. Mesti beriman, iman ada, amal pun ada. Iman ada, amal pun ada. Kalau iman saja ada, amal tak ada, tidak kesampaian. Dia panggil tidak kesampaian. Nak kepada yukaffir anhu sayyiatih. Bila kita buat amal soleh, Allah Subhanahu wa taala yukaffir anhu sayyiatihi. Allah Taala akan kifaratkan daripadanya salah-salahnya. Allah Taala menghapuskan salah-salah dosa-dosa bila mana kita buat amal soleh. Kerana satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, ittaqillaha haitsu ma kunta. Takwalah kamu, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah. Iringi kejahatan dosa kamu tu dengan benda soleh, benda baik, benda hasanah. Tujuannya Allah Ta'ala jadikan di antara hikmah disuruh kita ni buat amal soleh, mengiringi kejahatan yang dosa kita buat amal baik, hasanah, tamhuha. Iaitu tujuannya Allah Ta'ala nak memadamkan, nak menghapuskan. Di dalam ayat ni Allah Ta'ala sebut, bila orang tu beriman dengan Allah dan beramal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah Ta'ala akan mengampunkan segala dosa-dosanya. Lepas tu setakat tu je kah? Dok lagi, ada lagi. Bila dia beriman, ini penting, iman tidak dapat diwarisi, iman tak dapat dijual beli. Mahalnya iman. Bila iman tu ada, diiringi dengan amal soleh, mesti amal soleh, maka Allah Ta'ala ampun dosa. Lepas tu setakat tu je kau cerita, tak habis lagi. Wa yudkhilhu jannat, Allah Ta'ala akan masukkan mereka ini yang beriman dan beramal soleh, diampuni dosa mereka, di dalam syurga. Jannat, syurga-syurga. Syurga-syurga ni, dan jannat ni makna kebun-kebun, syurga-syurga. Tajri min tahtihal anhar. Allahu akbar. Allah Ta'ala jadikan syurga-syurga, berlari di bawahnya, mengalir di bawahnya itu sungai-sungai. Sungai, ada sungai mengalir ke bawah. Landscape Allah Ta'ala sediakan di dalam syurga tu, betapa nikmatnya. Khalidina fiha abada. Inilah dipanggil milik kekal. Hak kita duduk atas muka dunia ni, bila buka gerai rumah tu, milik kekal. Ada milik kekal ke? Dia tulis gerai tanah tu, kan? Milik kekal, milik 99 tahun. Kan? Hak tu tidak kekal. Sebab apa? Abang kata tidak kekal sebab kita tinggal juga. Rumah kita tu tidak kekal. Kereta kita tidak kekal. Wang ringgit kita tidak kekal untuk kita. Sebab bila lepas kita mati, untuk dia panggil waris-waris. Rumah-rumah bila kita mati, kita tinggal, maknanya tidak kekal bersama kita.
kenderaan kita, semua harta-harta kita ada ni tidak kekal. Tetapi syurga dia panggil milik kekal. Title syurga ni khalidina fiha abada. Hak tu kita nak. Hak tu kita nak. Orang nampak akhirat ni, orang ni hak cerdik. Hak nampak akhirat ni cerdik. Sebab apa? Sebab dia boleh milik kekal. Syurga tu milik kekal. Mana ayat ni? Khalidina fiha abada. Mereka akan kekal di dalamnya, di dalam jannat. Fiha jannat. Abada, kekal. Abada ni mana abadi? Kita dulu guna abadi. Hamba selalu pergi kubur ayah setiap hari Jumaat. Insya-Allah kalau tidak ada arah wanita, hamba pergi hari Jumaat. Kalau tidak hari Jumaat tak boleh pergi, hamba pergi hari Sabtu. Hamba cuba buat disiplin diri. Jadi bila hamba pergi kubur ayah mak ni, hamba akan lalu ke satu tanah perkuburan milik persendirian. Hak lain ni semua ni hak wakaf. Daripada bangun depan tu, depan kedai orang jual nasi tu, masuk lorong tu nampaknya katanya Tok Imam kata keseluruhan ni boleh kata 99% ni hak ni wakaf. Cumanya ada ujung sipan tu hak milik doktor. Hamba tak ingat doktor nama apa. Dia buat tak silap lah, dia tulis di pintu pagar, comel dia buat, comel dengan dalam tu dia buat petok-petok tanah rupuk kapek, comel lah tanah perkuburan ni comel. Dan hamba tengok dia buat di pintu pagar dia tu, dia tulis tanah tanah perkuburan apa ni, Banggul abadi ke begitu. Maksudnya apa dia? Abadi, kekal di dalam akhirat. Kekal kita ni, negeri akhiratnya kekal. Dia tulis abadi. Abadi ni abadan khalidina fiha abada. Kekal dah kita. Lepas pada kita mati ni, kekal dah kita di sana. Tak balik semula dah atas muka dunia. Tak temu dah anak bini hak ada atas muka dunia. Kita akan bertemu di sana. Kita akan bertemu di sana. Sebagaimana Imam Nawawi rahimahullahu taala bila di hujung hayat dia, di hujung umur dia, bila dia pergi ziarah anak-anak murid dia, dan anak murid dia kata tak apa Tok Guru, kita akan jumpa pula sekejap selepas ni. Dia kata insya-Allah kita akan berjumpa selepas 200 tahun lagi. Rupa-rupanya lepas pada dia bertemu anak murid ni, dia kata kepada anak murid dia ni, Imam Nawawi kata kita akan bertemu selepas 200 tahun. Bermakna dia tidak bertemu dah dengan anak murid dia ni, kecuali dia berhajat berazam, mana berdoa supaya dapat bertemu negeri akhirat. Dia kata selepas 200 tahun. Lepas pada tu dia meninggal. Ada juga berlaku di hak ni baru lagi lah, ketika hamba berada di Gerik tu, Pak Teh ni bekas pelajar di Pondok Pasir Tumbuh, di antara orang lama. Jadi dia buka pondok di Keruh di Pekalan Hulu. Dia di antara tok guru pondok yang seorang-seorangnya boleh buka pondok ni, kalau tidak alim tak boleh buka. Sebab ilmu ni semua dia kena mengajar seorang dia je, hebat. Jadi sebelum daripada hari kematian dia ni, dia pergi dulu minta maaf, jalan dulu dalam pasar minta maaf lah kalau ada salah dengan Pak Teh buat salah, minta maaf lah dengan Pak Teh ni, minta maaf Pak Teh, minta maaf lah belaka. InsyaAllah kita jumpa lagi insyaAllah. Rupa-rupanya hari tu hari terakhir dia, esok mati. Dia pergi raung dulu. Mungkin Allah Ta'ala dah bagi tanda-tanda kepada mereka yang alim ulama ni, orang yang dikasih Allah SWT. Maka tuan-tuan semua kita kena ingat, bila kita melihat ayat ini, maka suatu benda yang ada bersama kita di atas muka dunia ni, kita tidak akan sayang. Tak akan sayang. Ada orang saya tinggal rumah, dia saya tinggal rumah dia, siapa dia tak
dia tukar rumah dia dengan masjid tu, dia sayang rumah dia lagi. Saya punya sayang rumah tu tak ada mari masjid. Dia sayang kepada kenderaan dia, duk gosok juga, duk carry juga, duk polish juga, tak mari masjid. Padahal kenderaan dia tu boleh bawa dia mari masjid. Ni orang panggil, kita kena ingat kenderaan kita baik, harta milik kita baik, semua ni kita tinggal yang kekal akhirat, maka kita tinggal buat sementara waktu. Orang yang nampak akhirat, dia akan tinggal segala-galanya. InsyaAllah ayat depan ni kita akan belajar lagi, melihat bagaimana Allah Ta'ala bagi teguran, peringatan untuk kita. Zalikal fawzul azim. Itulah kejayaan yang besar. Mana kejayaan besar? Masuk syurga. Faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannah. Siapa yang dijauhkan daripada neraka dan dimasukkan ke dalam syurga, faqad faz. Inilah orang yang berjaya. Inilah hala tuju dan dipanggil wawasan yang kita target, insya-Allah. Dan peringatan kepada orang yang kafaru wa kadzabu. Kafaru, mereka itu kafir dan mereka dusta dengan ayat-ayat Allah. Mana ayatnya? Ayatnya ke-10. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Dan orang-orang yang kafir mereka itu dan kadzabu dan dusta mereka itu tidak percaya bi ayatina, dengan ayat-ayat kami. Allah Ta'ala hantar Quran ni ayat-ayat Allah, dia tak percaya, tak beriman. Ulaika ashabun nari khalidina fiha. Mereka itulah penghuni neraka, khalidina fiha, mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa bi'sal masir, dan itulah seburuk-buruk tempat kembali. Jadi tuan-tuan semua, kita amat-amat rasa bertuah sangat Allah Ta'ala bagi kita ni iman, bagi kita ni Islam. Jaga molek iman Islam kita ni, jaga molek. Gilap dia, jaga dia kena gilap. Dan baru comel supaya kereta tak basuh. Nak comel mana? Rumah kita tak, rumah tu dah panggil nampak keleh, nampak tidak berseri. Sebab apa? Sebab walaupun ada kapek pun, kalau tak vacuum tak ada apa. Rumah-rumah orang hok jaga ni, abang ingat kalau masjid, abang pergi masjid di antara kebetulan dengan abang, di antaranya Masjid Banggu. Masjid Banggu ni abang selalu pergilah setiap hari Jumaat tu, selalu pergi singgah situ. Kadang-kadang banyak lama pergi. Bila abang pergi ni, abang dah tengok ahli jawatan kuasa masjid terus masuk tu imam tua ni ada semua. Duk nampak gelibat dia ni dah ada semua. Sebab dia jaga kubur tu lagi, dia jaga masjid. Dan abang tengok setiap minggu abang pergi ni, tu apa ni, papan kenyataan tu yang ada macam-macam gambar tu, rupa-rupanya pok-pok dia ni duk lak setiap hari Jumaat. Lak cermin papan kenyataan luar dalam apa semua setiap minggu. Kata weh baru ni lak dah, lak pula. Kita lak sama sat. Patut tandas ni seminggu sekali kau basuh. Tak usah hari-hari. Kita basuh tandas ni hari-hari. Munasabah boleh 5 bitan. Patut dinding apa ni, cermin sliding hok tarik. Hari-hari lak. Kata kita mau lah. Jadi kita pun bila orang kata comel masjid Banggu, bukan nak kata masjid Lundai tak comel juga. Comel masjid kita ni. Tapi nak rayaknya bila pergi masjid Banggu, weh lu comel jangan. Pada hari-hari duduk ni. Pergi tengok kubur Banggu. Tengok dulu kan, kita nak lalu kat tu demo duk kata kalau daripada ujung nak masuk, nak tubik luar ni, berasa takut. Berasa atu kat kubur. Lah ni berasa tak ada atu. Sebab apa? Tak ada pokok, tak ada hutan, jaga. Dengan racun dengan apa semua. Tu nak sebabnya nak katanya comel tak sebab duk jaga.
Sama juga kereta. Bila duk basuh sokmo, duk carry sokmo, kita tengok comel jangan. Sebab apa? Sebab jaga. Sama juga iman kita ni. Dia kena gilap. Mari masjid ni jalan ni duk gilap. Duk gilap iman. Duk ngaji Quran ni gilap iman. Duk zikir ni gilap iman, gilap. Kena rosok semua cara ke dia. Kalau kita tak cara, maka dia akan jadi berkurangan. Tidak kegemer dia panggil tidak kegemerlipan. Tidak sinar, tidak cerah sebab kita tak jaga. Sebab itulah kita ni kena mari. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, cuba buat perbandingan kalau orang ni mandi 5 kali sehari. Dia mandi 5 kali sehari dengan bersih, dengan sabun, dengan shampoo. 5 kali sehari mandi. Dengan orang yang tak mandi kali habuk nak hari. Dia tak mandi. Tak mandi. Jangan kata tak mandi, tak buruh gigi. Tak buruh gigi ni. Kalau tak buruh gigi tak boleh gigi dah. Sebab itulah Nabi ajar kita ni, siwak ni nak kena ada semua. Siwak. Siwak ni mana buruh gigi? Sebab apa? Sebab an-nazafatu minal iman. Kebersihan itu separuh daripada iman. Kalau kita tidak jaga kebersihan, bermakna iman kita tidak sempurna. Maka iman kita ni mesti digilap, digosok semua insya-Allah. Maka tuan-tuan semua, yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taghabun tadi. Ingatlah akan hari yang pada waktu itu Allah kumpulkan kamu pada perhimpunan untuk dihisab, dan itulah hari yang dinampakkan kerugian. Nampak kerugian tu. Kenapa nampak kerugian? Nampak kerugiannya sebabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min amdin yadkhulul jannah." Tiadalah daripada hamba yang memasuki ia akan syurga illa ra'a maq'adahu minan nar law asaa. Kecuali ia melihat tempatnya di dalam neraka kalau ia buat dosa, kalau dia buat jahat. Rupa-rupanya bila dia masuk syurga, Allah SWT akan tunjuk neraka. Neraka yang sepatutnya dia masuk dalam neraka kalau dia tidak taat, tidak patuh pada Allah Ta'ala. Maka dia pun lihat, Allah tu tempat aku tu. Sepatutnya kalau aku ni tidak taat, beriman pada Allah Ta'ala, aku tak buat amal soleh, tepat dalam neraka. Allah Ta'ala tunjuk kepada dia. Maka pada ketika itulah liyazdada syukran, maka bertambahlah rasa syukurnya, mujurnya, ya Allah, mujurnya dulu aku jadi orang beriman, aku jadi orang Islam, mujurnya aku buat amal soleh, mujurnya ya Allah, mujur. Ketika dia duduk dalam syurga ni, wa ma min 'abdin yadkhulun nar, dan tiadalah daripada mana-mana hamba yadkhulun nar yang masuk ia akan neraka, katanya Nabi, illa ra'a maq'adahu, kecuali ia melihat maq'adahu, tempatnya minal jannati, di dalam syurga. Ketika dia duduk dalam neraka, na'udzubillah min zalik, maka Allah Ta'ala perlihatkan kepadanya nikmat syurga, tempat dalam syurga. Lau ahsana, kalau ia buat baik atas muka dunia dulu, tetapi dia pilih jalannya kufur, dia pilih jalannya dosa, dia pilih jalannya syirik pada Allah Ta'ala. Maka walaupun dia duduk di dalam neraka, Allah Ta'ala nampakkan kepadanya nikmat syurga. Allah, ruginya aku dulu. Kalaulah aku jadi orang beriman, kalaulah aku jadi orang yang beramal soleh, kalaulah aku tidak syirik pada Allah Ta'ala, kalau aku tidak kufur pada Allah Ta'ala, itulah tempat aku dalam syurga. Itulah tempat aku dalam syurga. Liyazda hasratan, supaya ia bertambah-tambah merasa rugi. Allahu Akbar. Ini di antara salah satu cerita yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan hari yang jadi rasa Allah ruginya. Itu dia panggil yaumut taghabun. Yang surah At-Taghabun yang kita belajar ni, maka pada hari itulah mereka yang masuk neraka ini merasai kerugian, amat-amat ruginya. Tuan-tuan semua, kita undur balik. Tu cerita akhirat. Tu cerita sudah masuk neraka syurga. Ada lagi satu cerita yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, inna ahadakum idza mata
sesungguhnya seseorang kamu apabila mati ia. Ni cerita dalam kubur, mati ia. Urida alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashyi, maka dibentang ke atasnya tempatnya pagi dan petang, siangnya malamnya, siang dan malamnya. In kana min ahlil jannati, sekiranya ia ni akan masuk jadi ahli syurga lah, masuk syurga jadi ahli syurga. Mana selepas daripada bangkit ni dia ni jadi ahli syurga. Fa min ahlil jannah, maka dia akan melihat nikmat-nikmat syurga tu. Wa in kana min ahlin nari fa min ahlin nar, maka sekiranya ia ni menjadi ahli neraka nanti, maka setiap hari dia akan lihat dia ni akan masuk neraka. Dia akan lihat neraka tu. Dia akan lihat neraka. Sebab apa? Sebab ia akan jadi ahli neraka. Maka disebut hadza maq'aduka, inilah tempat kamu nanti. Inilah tempat kamu nanti. Kalau dia ni ahli syurga, maka hari-hari dia akan nampak syurga, lihat syurga. Kalau dia ni ahli neraka, hari-hari dia akan melihat neraka ketika duduk di dalam kubur. Hatta yab'atsakallahu yaumal qiyamah, sehinggalah kamu akan lihat, kalaulah kamu jadi ahli syurga nanti, maka kamu akan lihat nikmat-nikmat syurga ni sampai bila? Sehinggalah Allah Subhanahu Wa Taala membangkitkan kamu daripada kubur kamu. Kalaulah kamu ni ahli neraka, na'udzubillah min dzalik, maka kamu akan lihat neraka ini sampai bila? Sehinggalah Allah SWT membangkitkan kamu daripada kubur kamu. Itu hadis Nabi. Cerita ni hadis ni daripada Sayyidina Abdullah bin Umar, diceritakan, diambil daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka begitulah tuan-tuan semua yang Allah Subhanahu Wa Taala sebut tadi, dzalika yaumut taghabun. Itulah hari yang menampakkan amat-amat rasa ruginya bagi mereka yang tidak dapat mencapai nikmat-nikmat yang sebenar, yang kekal abadi, yang diidam-idamkan oleh manusia, yang kita panggil itu sebagai jannat, syurga, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil paradise, syurga. Bila kita dengar lagu-lagu warga putih dia buat lagu, walaupun dia tidak beriman pun dia buat lagu paradise tu, nak masuk syurga. Tapi kalau tidak kena saluran, tak boleh masuk syurga. Sebab syurga-syurga ni hak Allah, bukan hak pak dia, hak mak dia. Bila hak Allah, maka kena turutlah. Allah kata ni SOP dia, ni syarat nak masuk syurga. Mana syarat nak masuk syurga tadi? Kita lihat dah tadi. Wa may yu'min billah, mereka yang beriman dengan Allah, wa ya'mal salihan, mesti amal soleh, yukaffir anhu sayyiatihi, Allah Taala masukkan dia, Allah Taala hapuskan dosanya, wa yadkhuluhul jannat, Allah Taala akan masukkan dia dalam syurga. Insya-Allah, mudah-mudahan kita doa pada Allah Taala supaya Allah Subhanahu Wa Taala masukkan kita ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, terus ayat yang ke-11. Boleh lagi ma asaba min musibatin illa biiznillah wa man yu'min billahi yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada sesuatu musibah pun, yakni malapetaka, yang menimpa seseorang kamu kecuali dengan izin Allah. Malapetaka musibah ni tidak akan ditimpa kepada manusia kecuali bila ia diizin oleh Allah. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah, nescaya dia Allah akan memberi petunjuk kepada hatinya. Siapa dia beriman kepada Allah, Allah akan bagi petunjuk kepada hati dia. Dalam hati dia ni Allah Ta'ala bagi petunjuk. Yang pentingnya beriman dulu. Beriman. Bagaimana nak beriman kalau belum lagi beriman? Kena lafaz dulu, asyhadu an la ilaha illallah, tanpa paksa, rela hati dia. Aku bersaksi tiada Tuhan melainkan Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, ataupun wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Islam dah dia.
Dalam hati dia ni, dia ni sudah beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasul. Baik. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui sesuatu. Bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Semua Allah Ta'ala tahu. Baik, tuan-tuan semua. Musibah ni, musibah yang mana Allah SWT tentukan. Kita kena percaya rukun iman ni di hujung tu dia ada beriman kepada qada dan qadar. Beriman kepada qada dan qadar. Ni di antara rukun iman. Apa yang Allah Ta'ala tentu kepada kita, tak kiralah apa-apa musibah. Musibah adalah bergantung dengan qada dan qadar. Musibah ni bergantung dengan qada dan qadar sesuai dengan susunan alam yang diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan semua, maka erti musibah ialah apa yang mengenai manusia daripada perkara yang baik ataupun buruk. Itu musibah. Ketentuan Allah SWT. Kadang-kadang kita dah nampak musibah ni hak buruk saja. Tak, hak baik pun musibah juga. Semuanya dipanggil qada dan qadar. Qada dan qadar. Jadi katanya Al-Qamah, itulah orang yang ditimpa musibah. Orang yang ditimpa musibah. Jadi dia orang yang ditimpa musibah ni, katanya Al-Qamah, orang yang ditimpa musibah ni dia kena tahu dan dia kena yakin bahawasanya musibah ni mari daripada Allah SWT dan dia kena redha. Dia kena redha. Contohlah, Allah Ta'ala takdir, na'udzubillahi min dzalik. Allah Ta'ala takdirnya berlakulah orang panggil aksiden dan sebagainya. Bila berlaku aksiden tu, kita dah mengelak dah berlaku juga. Kita dah baca doa dah, berlaku juga. Baca doa subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Tiba-tiba berlaku juga aksiden. Itu dia panggil musibah. Jadi musibah ni mana kita kena terima dia dengan hati yang redha. Ada sahabat hamba, anak dia ni hafiz Quran. Anak dia ni hafiz Quran. Anak dia ni di antara orang panggil bila hafiz Quran ni Allah Ta'ala jadikan muka-muka orang ngapal Quran ni, Allah Ta'ala jadikan dia ada nur cahaya. Muka dia ni memang hamba tengok comel kata budak ni. Handsome. Dah lah tu putih. Kena ngapal Quran pula, duduk dengan semaya Allah. Tiba-tiba satu hari dia kerja dia ni, di antara kerja tempat dia kerja ni, kerja mesin daging. Kisar daging. Kisar daging. Kisar daging ni satu kali daging tu lekat. Daging lekat. Dia lebih kurang umur 18 19 begitulah budak ni. Dia duduk, orang panggil duduk tarik daging kau gitu dah lebih kurangnya. Enjin mesin ni mati. Lepas tu dia tekan berkali dengan lutut dia. Tekan, tersentuh suih tu. Masuk tangan dia. Masuk tangan dalam mesin kisar daging tu. Masuk tu setakat ni. Masuk tu. Ayah tunjuk gambar, hamba pergi ziarah. Budak ni tuan-tuan semua, dengan Allah Ta'ala bagi Quran 30 juzuk dalam dada dia ni. Bila mana tangan tu masuk tu, tak teriak budak ni. Tak teriak. Siapa ke doktor kerak sama tangan dia ni. Sebab dah remuk habis ni. Ayah dia kata, anak-anak ni tak teriak. Tak teriak. Siapa ke hari ni Abu Ziarah dia? Tak aja teriak budak ni. Tak teriak.
Dia kata dia redha. Ini ketentuan Allah Ta'ala. Oh, kata kemah budak ni. Kemah. Kalau kita kan. Kalau kita kalau nak piuk air mata dah. Allahu akbar. Nak ayatnya masya-Allah budak ni sabarnya. Dia kena sabar. Kena sabar, redha dengan ketentuan Allah SWT. Isteri mati, suami mati, anak mati. Allah Ta'ala uji kita dengan kadang-kadangnya harta benda hilang. Kita tengok di Thailand, tengok di sebelah sana. Tidak di Thailand, di Kelantan ni pun. Kok baru ni banjir ni. Tinggal bumbung saja, bumbung boleh duduk 4-5 orang je atas bumbung. Lepas tu bawah tu habis pakaian habis. Itu dia panggil musibah. Bala ujian daripada Allah Ta'ala. Dan nak kena ingat, ujian itu adalah musibah itu adalah ujian daripada Allah Ta'ala. Nak menguji keimanan kita. Kita percaya kepada qadar Allah, percaya ke tidak? Maka kita kena beriman, terima dengan redha. Sebab di sebalik hikmah itu ada yang kita tak tahu. Allah Ta'ala sembunyikan kepada kita. Maka tuan-tuan semua, maka bila mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih sayang kepada hamba, dia bagi ujian. Bila mana kita duk panggil Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, maka itulah sebenarnya Allah kehendaki daripada ujian Allah Ta'ala bagi tadi kepada kita. Jadi tuan-tuan semua, itulah lebih kurangnya yang sempat kita belajar pada pagi ni, ayat yang ke-11. Dan insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-12 nanti pada hari Isnin lah. Ke-12 ni kita kena perhabis dah lepas ni sampai ke ayat 18 insya-Allah. Jadi tuan-tuan semua sekadar terdudulah pada pagi ni. Mudah-mudahan apa yang kita belajar ni kita faham dan kita terima dan kita beramal dengan hati yang terbuka, dengan hati yang bersedia untuk nak beramal segala apa yang Allah SWT sampaikan kepada kita insya-Allah. Jadi saya mengucap terima kasih semua yang hadir. Mudah-mudahan kehadiran kita pada pagi ini Allah SWT jadikan ianya sebagai amal ibadah yang Allah Ta'ala terima insya-Allah. Amin. Wallahu alam. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.